Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dengan Yudik Pendidikan Pengguna Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra Unimap. Okey, hari ini kita akan tengok tentang Turnitin khusus kepada instruktor. Okey, so dia punya apa yang kita akan cover untuk sesi kali ini, kita akan tengok sedikit introduction tentang Turnitin. Bagaimana kita nak create user profile, okay, kita nak add class dalam account, kita nak view class information, dan kita nak create assignment dalam kelas yang kita akan buat nanti. Bagaimana cara untuk submit paper sebagai instructor, dan akhir sekali kita akan tengok bagaimana nak view report dalam account nanti. Okay, kita mula. Okey, sebuah sedikit tentang Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin ini dia Leading Originality Checking and Plagiarism Prevention Service. Okey, so diguna pakai oleh million of student lah dan fakulti, dan juga dia encourage best practice for citing, dan juga dia lebih kepada untuk kita nak improve writing dalam kita punya submit paper writing ataupun TC dan sebagainya. Okey. Okey, sekiranya instruktor tersebut di Unimap, sekiranya instruktor tersebut dah ada account, so sila gunakan account sedia ada. Okey. Sekiranya belum ada account, so boleh maklumkan kepada kami full name, okey, instructor full name, okay, dia punya first name, last name. Biasanya first name, last name ni nama penuh pensyarah tersebut lah, dan juga dia punya Unimap email address. Ataupun okay, untuk account registration boleh juga register sendiri. Okay, kita ada online form untuk registration. Okay, so dia boleh isi sendiri first name, last name, email, okay, phone number, okay, school, dan juga submission kategori. Okay, dia apa yang dia nak guna account ini untuk apa? Okay, untuk supervise final year student, ataupun untuk master PhD TC student, ataupun lain-lain. Okay, so hanya perlu scan QR ni dan akan dapat borang yang kita tunjuk tadi. Okay, seterusnya login kepada account Turnitin. Okay, so bila dah login, bila dah selesai registration, okay, so boleh login macam biasa. Okay, login ini dia punya page Turnitin. Okay, klik pada login di atas, masukkan email address sebagai username, password. Okay, password ni perlu setting dululah. Okay, selepas registration dia akan ada step untuk nak set password. Okay, follow step tu. Mungkin kita akan tunjukkan di sesi yang lain nanti. Okay, so bila dah masukkan username dan password, klik login. Okay, sekiranya ada masalah untuk login, biasanya terlupa password, ataupun selepas dah register dia tak dapat apa-apa temporary password. Kadang-kadang ada juga berlaku tak dapat temporary password, dia tak dapat email notification untuk set password. So boleh juga gunakan kaedah reset password dekat sini. Okay, kaedah yang mudah saja. Okay, bila kita login tak boleh, kita terlupa password ataupun kita tak dapat password, so boleh gunakan kaedah ni, forgot your password. Klik dekat sini dan masukkan email address, email yang kita daftar tadi. Okay, last name yang kita masukkan, dan klik next, dan secret question. Okay, so secret question ni yang kita, sekiranya berjaya daftar, so dia memang akan ada untuk soalan secret question. Tapi sekiranya bagi yang baru daftar tapi tak dapat apa-apa notification, so dia tak adalah apa ni secret question ni, so memang dia tak akan dapat soalan yang dia dah masukkan. So klik saja forgot your answer. Okay, dan seterusnya dia akan dapat link untuk reset semula password baru. Link ni dia hanya boleh diakses dalam tempoh 24 jam sahaja. Kalau tak tukar password dalam tempoh 24 jam ni,
okey, link ni akan expire dan perlu buat semula step untuk reset password ni sekali lagi. Okey, sehingga berjaya lah. Okey, so bila dah dapat link untuk reset password, masukkan saja password baru, next, dan selesai. Okey, nanti boleh login yang macam biasa. Okey, seterusnya kita nak tengok nak setting kelas dalam Turnitin. Okey, setting kelas, instructor boleh setting untuk personal paper, conference, ataupun untuk undergraduate ataupun untuk postgraduate, sama ada master ataupun PhD. Okey, so selepas kita login account, so kita akan nampak kita punya nama user di atas ni dan juga kategori kita sebagai instructor, dan ini adalah default view untuk account instructor. So dia akan nampak ini saya pilih, cuma kelas ni dia masih lagi kosong lah. Okey, untuk add class senang sahaja, klik kepada add class. Okey, add class, dan kita boleh pilih sama ada nak gunakan standard class ataupun master class. Saya akan terangkan nanti apa beza master dengan standard ni. Okay. Jangan salah faham lah, master class ni bukan untuk student master. Dia memang setting kelas tu kelas standard dan juga kelas master. Okay. Jadi sini kita gunakan standard class. Okay. Class name boleh letak sebarang nama kelas bergantung pada kegunaan kelas tersebut lah. Untuk student FYP ataupun untuk student postgraduate, nama khusus, ataupun untuk submission paper sendiri pun boleh. Okay. Boleh letak saja nama yang kita nak guna. Enrollment key untuk enrollment key kelas tersebut. Subject area. Okay, so boleh pilih senarai yang ada di sini. Student level, okay, undergraduate, graduate, postgraduate, career technical. Okay, ikut kesesuaian kita nak guna untuk kelas tersebut. Dan kelas start date dan juga kelas end date. Okay, so kelas start date default dia adalah pada hari yang kita create kelas tersebut. Okay, kelas end date boleh setting lah. Okay, kita boleh setting sendiri. Bila dah selesai semua ni, okay, klik saja submit. Okay, so ini adalah dia punya kelas information yang kita dah create tadi lah, kelas ID dan juga enrollment key. Okay, so kelas ID ni jangan risau kalau terlupa pun tak ada masalah, sebab kita boleh view balik kelas ID di sebelah kiri nama kelas tu. Okay, so kalau terlupa pun tak ada masalah, cuma login balik account dan boleh view kelas ID dekat sini. Okay, so okay, nampak kat sini kita masih lagi boleh view kita punya kelas ID yang ada di sini. Okay, kita kelas yang kita baru buat tadi, standard class, nama kelas, class name dan juga kelas ID. Okay. Okay, untuk kita nak start submission ataupun nak start create assignment yang baru, hanya perlu klik kepada class name itu. Okay, setting assignment dalam Turnitin. Setting assignment ni kita akan create assignment dalam kelas yang kita create tadi. Assignment kita boleh create sama ada by chapter submission ataupun by full submission. Ini terpulang kepada submission student kita lah. Okay. Okay, so kelas yang kita buat tadi standard class. Okay, so klik saja kelas add assignment. Add assignment. Okay, so title assignment tak ada masalah, ni boleh create sama ada chapter 1, assignment 1, paper 1 terpulang. Okay, kalau untuk postgraduate biasanya submission by chapter, so kita boleh letak chapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, point value sekiranya ada, kalau tak ada tinggalkan, tak ada masalah. Start date. Okay, yang start date bila student boleh start buat assignment. Due date. Okay, due date bila student boleh start buat submission. Okay, due date di sini, okay, perlu diingatkan due date assignment tidak boleh melebihi due date kelas. Okay. Okay, post date. Okay, bila student boleh view sebarang komen ataupun grade daripada instructor sekiranya ada lah. Okay, dan seterusnya. Okay, ini penting. Okay, untuk kita view optional setting untuk setting assignment, setting assignment ni. Okay, klik optional setting. Okay, di sini kalau ada instruction, special instruction untuk student nak buat submission, kalau ada, tak ada tinggalkan, kosong pun tak ada masalah. Okay, allow submission after due date. Okay, kalau tak pasti apa setting yang digunakan ni, boleh klik saja pada button
tanda tanya ni. So dia akan keluar pop-up maklumat berkenaan dengan setting tersebut. Okay, allow submission after due date sekiranya kita nak membenarkan student tu buat submission selepas tarikh due assignment. Okay, report sama ada kita nak generate report selepas submission. Okay, kita akan klik yes, and then generate report for student submission. Okay, sini dia ada 3 pilihan. Okay, yang pertama, immediately first report is final. Maksud dia hanya boleh buat submission sekali submission and then final. Okay, yang kedua, immediately can override report until due date. Dia boleh buat submission berulang kali. Okay, maksud dia submission kali pertama and then dia buat revision and then dia resubmit semula. Okay, boleh guna yang ni, ataupun on due date pada tarikh due baru dia boleh buat submission. Biasanya kita akan pilih yang nombor 2 lah. Okay, seterusnya, okay, small sources. Okay, yang ni boleh gunakan setting yang sedia ada ni. And then submit paper tu, okay, ada 2 pilihan juga, standard paper repository ataupun no repository. Okay, so dekat sini standard paper repository, submission yang kita submit ke dalam assignment tu nanti, okay, selepas pada due assignment, paper tersebut akan simpan dalam server repository TNIN. Okay, kalau kita pilih no repository, submission yang kita hantar tu dia hanya akan stay dalam kelas itu sahaja. Okay, dia tak akan masuk dalam server. Okay, so ini untuk bagi case yang nak elakkan dia semak seniority paper yang sama lah. Contoh hanya kalau untuk student undergraduate, dia akan ada FYP1, FYP2. Okay, mungkin bila FYP1 dia buat submission chapter 1, 2, 3, and then FYP2 chapter 4 dan 5. Okay, bila dia buat submission, dia akan detect paper tu pernah ada di yang previous submission. So kita boleh pilih no repository untuk mengelakkan yang case yang macam tu lah. Dan seterusnya, untuk result daripada TNIN, dia akan semak daripada 3 sumber ni. Okay, student paper repository, current and archive internet, periodical, journal and publication. Okay, boleh check ataupun uncheck bergantung pada keperluan assignment yang nak digunakan nanti. Okay, bila dah selesai, klik saja submit dan kita dapat satu assignment. Okay, kalau ada lagi chapter 2, 3, 4 dan seterusnya, boleh ulang step yang sama, klik add assignment dan ulang step yang sama untuk chapter assignment ataupun paper yang seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok di sini status submitted 0/0, bermaksud belum ada lagi student yang enroll di bawah student kita. Okay, untuk yang ni nanti saya akan terangkan kemudian bagaimana untuk kita nak add student dalam kelas. Untuk add student mudah aja, klik student tab di atas ni untuk kita add student. Okay, boleh boleh add satu persatu ataupun boleh saja upload senarai student ke dalam kelas yang kita buat ni. Okay, dan kalau perlu edit semula, contohlah kalau nak edit nama ataupun nak edit due date dan lain-lain, untuk assignment ni boleh saja klik more action dan dia ada satu setting untuk create untuk setting balik kelas dan sebagainya. Okay, so yang seterusnya, submit paper ke dalam TNIN sebagai instructor. Sebagai instructor, kita tak perlu enroll balik kelas yang kita buat tu sebagai student. Okay, sebab account instructor kita boleh submit sahaja terus melalui account kita. Okay, sebab kadang-kadang ada juga case yang lesen TNIN kita penuh, jadi kita perlu submit bagi pihak student sebab student dah tak boleh buat submission. So kita boleh gunakan option ni. Okay, so submission sama ada ke dalam TNIN boleh guna PDF format ataupun Microsoft Word format. Okay, tak ada masalah. Okay, so di sini klik more action. Okay, kalau nak edit setting boleh klik edit setting. Kalau nak submit, kita akan klik submit. Okay, ini untuk kita buat submission ke dalam assignment yang kita buat tadi. Okay, so choose submission option. Okay, ada 3 pilihan, sama ada multiple file upload, cut and paste, zip file. Okay, biasanya kita akan ambil
file upload lah, mudah kita nak upload PDF ataupun Word format. Okay, so di sini kita akan letakkan nama kita, okay, first name, last name, submission title kepada kita punya assignment tu lah, project ke paper dan sebagainya, untuk kita semak dalam Training In. Dan tengok di sini message yang display di sini, this file you are submitting will not be added to any repository, kerana kita pilih setting no repository tadi. Okay, so pilihan file sama ada kita pilih daripada folder, okay, Dropbox ataupun Google Drive. Okay, boleh pilih lah mana yang mudah. Okay, so di sini saya akan upload daripada komputer. Okay, dan bila kita dah selesai upload, kalau perlu kalau kita tersalah upload sebagainya, boleh klik clear file dan upload file yang baru. Dan bila dah selesai, dah confirm file yang kita nak upload, klik upload. Okay, so dia akan view confirm file yang kita nak upload tu. Dia akan beritahu lah author, nama yang kita masukkan tadi, okay, submission assignment title, submission title, okay, nama file tersebut, file size, page count pun dia akan kira, word count dan juga character count, semua ada dekat sini. Okay, boleh view kat sini. Bila dah confirm, klik confirm. Okay, so kat sini lah dia akan beritahu dia punya result yang kita print tu. Okay, so di sini message yang di display kat sini ialah dia punya digital receipt untuk submission, bukti sebagai kita bukti mengatakan kita dah submit ke dalam account Training In. Okay, so dia akan adalah submission date, okay, bila, dan juga submission ID. Okay, semua ni boleh semak. Okay, submission ID ni penting sekiranya perlu apa-apa, contohlah kita perlu delete semula paper yang dah submit ke Training In dan sebagainya. So kita akan gunakan submission ID ni. Okay, so boleh simpan lah page ni ataupun semak balik ke dalam email. Dia akan email balik receipt ni dalam bentuk email. Okay, semak je email tu, dia akan ada receipt untuk submission yang kita buat tadi. Okay, so bila dah selesai, klik go to assignment inbox. Okay, so nanti dia punya report similarity tu dia akan view di sini. Okay, similarity next akan display dekat sini. Okay, so dia akan nampak macam ni lah, nama author, title, submission yang kita dah submit tadi, okay, paper ID dan juga tarikh kita buat submission. Okay, untuk view report, okay, untuk view report, okay, so selepas report ni dah appear macam ni, okay, so hanya klik kepada percentage ataupun color code tu untuk kita view similarity index. Okay, similarity index dia macam ni. Okay, so akan nampak macam ni. Okay, dia ada button untuk kita guna di sebelah kanan ni. Okay, so boleh tengok kat sini lah. Untuk button match overview di sebelah kanan ni, kita boleh tengok persen yang dia display dekat sini. Okay, so match overview 5%. Okay, so boleh nampak lah 3% daripada mana, daripada sumber mana bahan ni dia semak. Dan kena ingat match overview 5% ni dan juga bahan-bahan yang sumber yang dia semak ni, okay, dia semak daripada 3 sumber utama yang saya sebutkan tadi, student paper, journal publication dan juga internet sources. Okay, 3 sumber utama tu lah. Okay, seterusnya untuk kita nak view sources daripada mana, source, sumber asal ayat-ayat yang kita dah gunakan tu. Okay, so dia boleh view word by word. Okay, dan kita juga boleh gunakan filter and setting dekat sini. Okay, sama ada kita nak exclude quotes, exclude bibliography, okay, dan juga kat sini lah word count ataupun persen kalau nak guna. Okay, kalau tak boleh boleh biarkan macam tu saja. Okay, seterusnya bila dah habis, kita dah puas hati view kita punya report. Okay, di bahagian download button ni, klik pada current download. Kita boleh pilih untuk download current view ataupun
kita nak download receipt kat sini, digital receipt, sekiranya kita tak dapat receipt daripada email yang saya sebutkan tadi, boleh juga download dekat sini, digital receipt. Digital receipt ni penting untuk kita simpan sekiranya ada apa-apa di masa akan datang, sama ada mungkin kita nak delete daripada server dan sebagainya, boleh gunakan receipt ni. Okey, tolong simpan lah untuk kegunaan ni masa depan. Kita juga boleh download juga paper asal yang kita submit tu. Okey, mungkin dah hilang dalam simpanan kita, so boleh juga download semula paper asal. Okey, bila kita klik current view, okey, ini dia punya report yang kita akan dapat nanti lah. Okey, dia ada nama, author, okey, submission date sama juga macam tadi, submission date, submission ID, okey, file name, account dan sebagainya. Okey, so ini yang kita nak tengok. Okay, similarity index dia punya summary dah. Okay, 5% similarity index, 4% daripada internet sources, 1% publication, 1% student paper. Okay, dan dia akan senaraikan yang tadi lah, sama macam tadi dia akan senaraikan balik senarai similarity yang dia dah baca, daripada mana dia semak similarity tu. Okay, seterusnya setting assignment untuk ini untuk contoh lah, kita nak tengok contoh untuk setting assignment untuk postgraduate dan juga undergraduate. Okay, so saya sebutkan, saya ada beritahu tadi awal tadi submission untuk setting assignment, okay, untuk student undergraduate dan juga untuk student postgraduate. Okay, so boleh guna macam ni lah. Ini contoh saja. Okay, sama ada nak guna macam ni ataupun bergantung kepada bagaimana school masing-masing dah setuju untuk guna. Okay, untuk postgraduate memang student perlu ada set account sendiri lah untuk buat submission, kena ada chapter 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay, untuk undergraduate boleh sama ada boleh share account ataupun boleh satu kelas ni, okay, boleh ada share student, student 1, student 2 dan sebagainya. Okay, dan setting kelas dalam Turnitin, okay, yang saya sebutkan tadi, standard class dan juga master class. Okay, kita tengok apa beza standard class dengan master class. Okay, so awal tadi kita create standard class, dia akan nampak macam ni, akan ada class ID dan juga class name. Okay, direct macam ni, ini adalah standard class. Untuk master class dia akan ada class ID untuk master class, dan dia akan ada section, dan di bawah section dia akan ada section, di bawah class name tersebut dia akan ada section 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey, so ini biasanya master class ni digunakan untuk program coordinator untuk dia nak view submission supervisor di bawah dia. Okey, contoh di atas ni postgraduate ni, ini ialah program coordinator. So setiap section di bawah ialah nama supervisor di bawah dia. Okey, maksud dia coordinator boleh nampak setiap kelas di bawah submission dan juga student, setiap student yang ada di bawah kelas ni. Okey, tapi bagi section ni pula, okay, bagi section bila koordinator ni login account dia, okay, dalam section ni, dia hanya akan nampak macam ni saja. Okay, dia akan nampak seolah macam kelas tu kelas standard, dia tak akan nampak section yang di atasnya. Okay, dia tak akan nampak juga section lain, dia hanya akan nampak section bahagian dia sahaja. Okay, dan dia hanya monitor section dia saja. Untuk koordinator dia akan nampak semualah section yang ada di bawah dia. Itu bezalah standard class dengan master class. Okey, ini contoh yang lain. Ini contoh untuk FYP. Okey, so anda akan nampak FYP untuk program RY20. Okey, ini semua section di bawah RY20. Ini contoh lah, contoh. Okey. Okey, untuk sebarang soalan ataupun nak semak maklumat berkenaan dengan Turnitin, okay, guide untuk sartan juga student, boleh juga buka di help.turnitin.com, dan dia ada kat sini lah,
Okey, similarity report ada semua berkenaan dengan turn-in similarity report, kelas master class, nak create kelas, okey, copy kelas dan sebagainya. Okey, boleh juga semak kat sini lah. Okey, asalnya itu sahaja untuk kali ini. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar, dan sekiranya ada apa masalah boleh kontak kami di nombor yang tertera dan juga email yang tertera. Untuk itu, sekian sesi pada kali ini. Sekian, terima kasih.